Assalamualaikum. Dengar tak? Kak Yani, clear tak suara Rika dengan Kak Ai? Sebab kat sini hujan tau. Boleh tulis kat komen tu.
Ains, clear tak suara Rika? Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih yang baru join. Kita tunggu sekejap lagi sebelum kita nak mula. Boleh share dulu live ni supaya ramai boleh tengok sama-sama, kongsi ilmu dengan kita malam ni. Kau cakap macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, program hari ni sebelum kau mula tu kau kena make
dijalankan kerana kami itulah kalau ikut balik ayat yang pengenalan program tu lah kenapa pengenalan aku yang kat dalam kata dia tu dah okey aku rasa tu make sure orang semua dah. Okay, minta share dulu kat kawan-kawan sebelum kita start. Saudara mara, kawan-kawan. Boleh share dulu Nanti kita mulakan. Terima kasih Abang Am tengok. Boleh share live kita, live group kami. Live kita akan bermula pukul 9. So jom kita share dulu link kat kawan-kawan. Boleh kita kongsi sama-sama. Terima kasih yang sudi join. Boleh share dulu. Kita start live kita pukul 9. Kita nak share ilmu pasal bisnes online. Okay. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Dengar tak? Okay, clear. Alright. Boleh share dulu sebelum kita mula. Okay. Kita start pukul 9 tepat lah Mira. Tunggu dia orang masuk dulu. Okey juga. So ni record kan? Ha?
Record. Nanti kita tengok balik. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Rasanya kita dah boleh start kita punya live. Okay, malam ni kami akan terangkan berkenaan jana pendapatan dan raih keuntungan melalui bisnes online di era pandemik COVID-19 ni lah. Di sini kita ada menjemput Puan Amira yang hebat dalam online bisnes ni. Okay, saya cerita sikit apa objektif yang ingin kami lakukan untuk program ni ialah program pembangunan masyarakat merupakan kursus yang wajib oleh semester 7 iaitu kami lah PJJ Cawangan Johor Bahru. Okey, jadi dalam program ni kami dikehendaki untuk merancang satu program khidmat masyarakat dengan memberi inspirasi, motivasi, semangat untuk bangkit semula untuk menjana pendapatan secara separuh maupun sepenuh masa lah. Okey. Dengan harapan program ni kami boleh memperoleh kemahiran merancang, mengurus dan melaksanakan program khidmat masyarakat. Bila itu kami memilih program ni iaitu jana pendapatan dan raih keuntungan melalui bisnes online era pandemik COVID-19 ni lah. Seterusnya saya ingin jemput Puan Amira boleh menceritakan sedikit sebanyak tips hebat bisnes secara online terutama dekat pandemik COVID-19. Okey, terima kasih Puan Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amira Arifin. Saya merupakan Master Leader Bantan Hotel di AG dan juga saya sekarang membuat selaku ejen Mango Float Krabi Taman Pasir Putih. Okey. So pada saya masa musim COVID-19 ni kebanyakannya menteri pun menyeru kita supaya membuat belia secara online, utamakan online kan. Jadi pada saya bisnes online ni sangat-sangat membantu dan dapat menambah pendapatan, terutama bagi suri rumah ataupun golongan-golongan yang memerlukan extra income lah.
Okey, impak dia memang dua kali ganda daripada offline bila kita buat online ni. So bila dah bila musim Covid ni, Perdana Menteri minta kita buat online, so saya fokus cari satu produk yang baru yang mana pada musim COVID-19 tu memang ramai beli online masa musim PKP kan, baik barang baik makanan. So pada masa tu saya tercetusnya idea untuk jual mango float krabi, satu produk baru yang mana memang kita dah cuba dah rasa dan memang sedap, so saya ambil produk ni untuk jadi ejen. Dan alhamdulillah memang sambutan sangat-sangat menggalakkan lah. Okay. Dengan bisnes online ni, hasil daripada bisnes saya buat, kita sebenarnya dapat menambah pendapatan kita, baik pada simpanan, lepas tu kita boleh buat pelaburan dan macam-macam lagi lah. Tetapi apa yang saya nak tekankan, macam saya jual mango float krabi ni sekarang, saya buat online dan offline. Tetapi terus terang saya cakapkan, hasil daripada promote online based on FB, melalui FB, melalui grup WhatsApp, saya punya sale lebih tinggi daripada situ. Daripada mengharapkan pelanggan datang ke kita. So zaman sekarang kita kena cari pelanggan, kita kena onlinekan bisnes kita. InsyaAllah lebih income kita akan lebih berganda daripada situ. Selepas tu, untuk online juga, pada saya kita kena ada strategi. Strategi kita kena ada, tak boleh nak kena ada sedikit ilmu lah. Kita tak boleh nak terus buat secara melulu. Kita kena ada strategi. Contoh macam saya menjual mango float krabi, di kawasan-kawasan lain pun ada juga buat. Ada juga ejen di kawasan-kawasan lain. So sama-sama akan menjual produk yang sama. Jadi strategi adalah masing-masing, marketing adalah masing-masing punya plan. Okay. Jadi antara tips yang saya boleh kongsikan dekat sini, first, apa-apa bisnes yang kita buat, kena wujudkan satu akaun Insta, FB, personal tau. Akaun bisnes sendiri. Create satu akaun bisnes dan kemudian kita kena cari target customer kita. Okay, macam saya jual produk mango float ni, produk ni general. Sebab apa saya pilih ni? Dia general, ramai orang minum. Kanak-kanak minum, orang tua minum, tak kisah, semua peringkat umum minum. Jadi kita tak terhad, target customer kita terlampau luas. Antara faktor bisnes boleh berjaya dengan cepat, dengan maju, dan bertahan lama adalah pemilihan produk. So kita kena ada target customer yang betul dan luas. Okay, selain daripada produk yang berkualiti lah. Selain daripada tu, bila kita dah create FB, kita dah tahu siapa target customer kita, kita add dia orang masuk dalam kita punya dalam punya FB. Kita ajak dia like kita punya FB. So kita wujudkan kolam dekat situ. Bila kita dah wujudkan, kita dah kumpulkan, kita share pula testimoni produk. Okay, kita share apa feedback customer, apa kelebihan produk kita. Everyday kita kena sharing at least 1 hari 4 kali untuk permulaan, untuk bagi trust customer, nak bagi orang terliur dengan apa yang kita jual, nak bagi orang minat, nak bagi orang suka, orang terasa nak cuba. Jadi at least kita kena share dekat FB tu at least 4 kali sehari untuk permulaan. Keep sharing, okay. Dan bila orang dah tahu, orang dah nampak, insya-Allah daripada situ sale kita akan mula naik, orang dah mula kenal, orang mula repeat order, orang akan sharing pada kawan-kawan dia orang. Macam mana apa kita punya produk apa yang tu, insya-Allah kita punya sale daripada hari ke hari akan meningkat daripada hasil yang kita buat tu. Maknanya kita kena keep sharing lah, baru orang tahu kita punya produk tu kan. Betul. Sebenarnya kalau dalam pada bisnes online, marketing is jantung.
kalau orang-orang yang buat bisnes online tu, marketing diorang adalah jantung diorang. So bila diorang nak bernyawa, diorang kena buat marketing. Diorang kena iklankan FB diorang. Kena buat iklan, iklan. Selagi dia buat iklan, ibarat jantung dia berdenyut, so dia boleh bernyawa. Bila dia dah makin slow, tak iklan, makin slow, jantung dah lemah, lama-lama meninggal. Ibaratnya macam tu. Asyik Ha. duduk je kan, tak lama-lama tak hidup. Betul lah tu. So Okey, antaranya aku nak boleh tanya boleh je celah kan? kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh je. Strategi online. Tapi memang zaman sekarang pada Mira walaupun dah buka kedai, dah ada kedai offline, online tu pun teramat membantu, sangat-sangat membantu sebab kita prefer service delivery, kita buat COD ke rumah. Jadi orang-orang zaman sekarang lebih suka duduk rumah, prefer COD, orang hantar ke rumah. Walaupun ada charge sikit bayar, orang tak kisah pun benda tu sekarang. Diorang tak berkira. Yang penting memudahkan diorang. Betul, especially tengah-tengah pandemik memang diorang lagi suka orang hantar kat rumah kan. Kalau macam Ika pun sama, lebih suka orang hantar ke rumah daripada kita kena keluar start kereta nak pergi beli papanan macam tu lah. Daripada zaman-zaman virus ni. Betul-betul. Walaupun ada charge ke apa, kita tak kisahkan benda tu daripada masa kita nak keluar rumah, nak patah balik. Lagilah leceh, melambatkan. Jadi bila sebenarnya kalau kita bayar COD tu, kita bayar charge kat runner, kita kongsi rezeki kat diorang. Diorang pun cari rezeki juga. Jadi kita tak macam charge runner tu pada Mira, kita anggap je kita share rezeki dengan orang lain. Sebab diorang pun mencari rezeki kan. Uh, Lalu berapa charge runner yang diorang yang ambil lah? Biasa runner akan kenakan berapa ringgit tu? Okay, charge runner kita bergantung pada kilometer. Biasanya normally rate maksimum RM6 lah. RM6 tu dah sampai ke Masai, ke Seri Alam lah maksimum. Kalau area-area terdekat sini RM2, RM3 je macam tu. Okay, ada apa-apa soalan tak? Strategi online. Pada Mira memang zaman sekarang memang kena online lah. Apa-apa bisnes, online kena buat. Betul. Sebab mesti semua orang pun sekarang memang ada phone kan. Jadi diorang akan tengok kat phone daripada diorang nak pergi survey naik kereta tengok kedai satu-satu. Ni segalanya di hujung jari betul. Betul. Jadi bila kalau kita rajin buat iklan, bila kita rajin buat posting, bila orang search dekat FB, contohlah dia search mango float, mango shake ke mango float ke apa-apa makanan lah. Bila kita kerap iklan kita yang akan paling atas keluar. Bila dekat search tu. So bila kalau dah kita rajin buat iklan, memang kalau search iklan kita je yang panjang. Walaupun dekat dalam satu pasir gudang ke dalam pada Johor ke ramai ejen, tapi bila kita yang nombor satu asyik buat iklan je, kita yang orang akan nampak iklan kita nombor satu. So tu sebab kena rajin buat marketing, kena rajin iklan. Apa-apa produk pun sama je. Ada komen daripada Putri Nusara, bisnes online lagi membantu dalam era pandemik COVID-19. Ya betul. Betul Puan Putri Nur Sarah Puan boleh cuba buat. Terus buat. Kalau rasa penat, tipulah. Orang kata marketing online ni tak penat. Iklankan kan. Penat tu memang akan ada rasa penat. Kalau penat, just relax, rest kejap. Jangan berhenti. Kita kena mula balik semula. Kalau penat, relax kejap. Dan kita kena mula balik semula. Bukan berehat, penat, berhenti, meninggal. Okay, next question. Dia orang ada tanya, Mira selalu advertising guna platform apa ya selain Facebook? Okay, Mira ni bukan jenis terror sangat bab online. Maksudnya
macam mana cakap, apps tu, TikTok ke, tu memang kata tak pandai sangat lah. Terus terang cakap, Insta pun Mira tak pandai sangat main. Jadinya platform Mira 100% FB, Facebook dan juga WhatsApp group. Dua tu je Mira punya platform. Tak tahulah, macam Insta tak ada, sebenarnya Insta tu pun potential tinggi tau untuk online, untuk marketing online, tapi tak pandai-pandai. Tak tahu kenapa. Macam tak boleh masuk. Jadinya sekarang 100% Mira dekat FB. Ya. Facebook pun dah jadi hebat dah. Alhamdulillah, insyaAllah. Sebab itulah kita jangan berhenti marketing je. Itu je. Lepas tu itulah FB dengan WhatsApp group. Dua tu je Mira buat. All style jugalah sebenarnya, sebabnya tak ada main Insta. Zaman sekarang TikTok pun boleh jadi bisnes kan sebenarnya. Okey, lepas tu Kapten Adudu ada soalan. Macam mana nak tangani kritikan negatif? Kritikan negatif. Okey, tipulah kalau kata semua customer Mira semua positif kan, tak ada yang komplain lambatnya sampai, contoh kita bisnes kan, kita buat delivery service, lambatnya sampai, contoh macam gitu. Kita cakap kita cuba yang terbaik. Apa-apa komen kita bagi yang positif. Kalau ada orang komen negatif, kita positifkan diri kita dulu tau. Sebab apa kita kena positifkan diri kita dulu? Sebab nanti kita takut kita termaki customer tu. Jadinya bila ada customer yang negatif, suara-suara sumbang cakap, alah bisnes tu sekejap je, viral sekejap je. Tak apa, niat sendiri dalam hati. Pada Mira, kalau Mira akan niat dalam hati, aku akan buktikan yang bisnes ni boleh pergi jauh, boleh bertahan lama. Korang nak cakap apa, korang cakap. Korang nak cakap apa, korang cakap, tapi aku yakin dan aku pasti yakin dengan diri sendiri. Biar bisnes ni boleh pergi jauh, boleh maintain dan boleh bertahan lama. Janji dengan kita sendiri pun kena jaga kita punya quality produk lah. Tu paling penting. Salah satu Mira tepis negatif orang macam tu je. Mira motivate diri sendiri. Mira cakap insyaAllah boleh buat. Benda ni boleh bertahan lama. Sebab kritikan tu memang akan ada. Orang akan, biasalah manusia kan, tipulah tak ada. Even kadang-kadang keluarga sendiri pun, bisnes ni pula, jual ni pula. Tapi kita ambil benda tu sebagai positif. Kita niat, kita nak cari rezeki, nak bantu keluarga, nak bantu orang ramai. InsyaAllah makin dipermudahkan urusan. Yang penting mental kita betul-betul kena tough lah sebelum kita ni kan proses buat sesuatu tu kita yakin. Ya, yakin, semangat. Okay, Nur Aziz Abdul Aziz, Puan minta tips untuk always positif dalam bisnes. Terima kasih. Okay, terima kasih soalan, tapi pada Mira, apa yang Mira buat dan bangun tidur, Mira akan baca tips-tips motivasi. Tak kira lah Dr. Azizan Osman ke, Najib Asadok ke, daripada semua pakar-pakar strategi online, pakar-pakar marketing online, Mira akan baca diorang punya quotes. Mira akan baca apa-apa yang diorang share. So daripada situ, bila kita down, kita rasa sale kita jatuh, mestilah kita akan sedih kan. Contoh kita dah keep posting, keep online, keep sharing, keep apa semua dah buat, tapi kenapa tak ada sale pun masuk. Percaya, kalau bukan hari ni mungkin 2-3 hari akan datang sale tu akan datang kat kita. Yang penting kita kena konsisten, buat dan terus buat. Kena banyakkan membaca quotes business, quote motivation. Walaupun pendek, kadang-kadang benda tu deep tau. So itu je apa yang Mira buat. Nak kata nak dengar dia orang punya sharing tu adalah sesekali, tapi Mira lebih suka membaca.
Boleh dapat tak? So kena motivate diri sendiri. Kita kena latih baca untuk sebenarnya untuk pupuk diri kita sendiri. Itu sahaja. Dengan lagi satu, kalau rasa down, dah rasa macam fed up, tak nak buat, pandang anak-anak, pandang muka anak-anak, big why kita. Apa kita buat? Big why tu kita fikir, kita buat bisnes ni, big why kita apa? Kita buat ni untuk diri sendiri ke? Untuk family kita ke? Sebab semua orang buat bisnes dia ada passion dia sendiri. Okay. Macam Mira akan buat terus terang untuk anak-anak, untuk family. Sebab kita bukannya keluarga senang, kita bukannya hidup dalam keluarga yang kaya raya. Bila kita susah, siapa nak tolong kita? Tak ada. Tak ada orang lain boleh tolong. Family mungkin boleh tolong tetapi bukan semua. Jadi apa yang mampu Mira buat, belajar. Sebenarnya Mira dah lebih kurang 8 tahun buat bisnes. Macam-macam Mira try. Mira try macam-macam, online, offline. Semua Mira dah cuba tapi alhamdulillah lah. Dari tahun ke tahun semua ada peningkatan. Itu yang terbaik dalam bisnes, at least tahun ni terbaik daripada tahun yang sebelumnya. InsyaAllah boleh, semua boleh buat. Yakin. Penting kena tahu why kita. Apa itu big why Ya. Ya, big why. Big why tu paling penting. Okay. Seterusnya ada soalan. Puan boleh share apa yang jadi motivasi untuk Puan mulakan bisnes? Daripada Muhammad Zuhairi ditanya. Terima kasih Muhammad Zuhairi. Motivasi saya start bisnes Okay. Pada masa tu saya betul-betul nak fokus bisnes. Duit gaji kat tangan negatif. Sampaikan memang sedih sikit lah. Pada kalau nak ingat-ingatkan mula-mula dapat masa tu saya baru ada anak seorang. Dan pada masa tu anak saya ni jenis yang alah susu lembu, dia kena minum susu soya. Sebulan duit susu je 600. Dengan masa tu kita baru kahwin, baru nak mula hidup, memang struggle. Duit gaji, boleh katakan kalau nak kira-kirakan memang negatif. Memang tak cukup. Walaupun husband and wife memang kerja masa tu. Jadi pada masa tu kita fikir nak buat apa kita dah kerja tapi still tak cukup. Sebabnya bukan masalah lah. Kita diberi ujian, anak kita tak boleh minum susu biasa. Dan pada masa tu susu soya memang ada satu brand je yang Isomil tu. Tak ada brand-brand lain yang murah, tak ada. So lebih kurang 600 sebulan untuk duit susu sahaja. Baru anak seorang masa tu. So masa tu Mira mula buat bisnes online bermula dengan bantal DAG dekat situ. Dan terima kasih juga pada kawan Mira kalau dia ada tengok live ni. Yani yang perkenalkan, yang ajak dulu, dia ajak Mira join jual bantal DAG tu. Yani yang ajak join. Dan alhamdulillah sampai sekarang Mira masih jual lagi. Bantal tu pun sangat membantu daripada income Mira. So itu yang buat motivasi Mira nak mula bisnes. Kesusahan apa yang Mira hadapi, macam mana Mira nak survive. Gaji gaji pun tak cukup. Jadi masa tu Mira gantung, orang kata tak bayar duit kereta sebulan ke 2 bulan untuk modalkan buat bisnes. Mungkin daripada situ kot. Jadi macam semangat kita nak buat tu, bertekad kita nak tunjuk kat orang yang kita boleh keluar daripada belenggu ni. Benda ni boleh, orang kata bisnes boleh membantu kita keluar daripada kesempitan wang tu. Alhamdulillah lah pilihan masa tu tepat dan sampai ke sekarang Mira masih buat bisnes bantal DAG tu dah 4 tahun ke 5 tahun macam tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Disebabkan dugaan tu Allah bagi something yang lagi baik kan. Betul. Dugaan datang sebenarnya dia nak uji kita dan dia akan bagi kita lebih indah. Orang kata motivasi yang Mira suka akan ada pelangi selepas hujan. Itu pun antara quotes yang Mira suka, akan ada pelangi selepas hujan. Kita doa tau, bila kita susah kita doa, ya Allah bagilah aku petunjuk, bagi aku petunjuk jalan keluar. Mira selalu macam tu. Bila kita berdoa setiap hari,
kita akan nampak jalan tu sendiri. Kadang-kadang peluang tu datang tanpa kita duga. Kadang-kadang peluang tu datang tanpa kita sangka. Tiba-tiba je ada orang, macam contoh macam Mira jual MFK sekarang ni. Mira doa dengan Allah, ya Allah, sebab sekarang anak Mira dah 4. So struggle juga untuk membesarkan 4 orang anak musim sekarang. Mira doa, ya Allah bagilah aku petunjuk jalan keluar untuk aku tambah lagi income untuk family aku. Macam mana aku nak survive, bantu keluarga, bantu suami. Bukan kata tak cukup, tapi in case kalau ada apa masalah lain, kita saving kita tak berapa, orang kata tak adalah berapa banyak kan. Jadi bila kita selalu doa, tutup satu hari tu ternampak iklan MFK ni, Mango Float Krabi. So ternampak Mira terus cari siapa dia punya founder, masa tu cari, tanya untuk peluang agent. Alhamdulillah Allah permudahkan, terus je dapat, terus buka dan sampai sekarang dah 5 bulan Alhamdulillah. 5 bulan Mira dah buka MFK dan sale dia pun Alhamdulillah juga. Memang tak sangka boleh sampai ke sale lah. Sale boleh sampai 5 angka sebulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada soalan daripada Rose Razid. Berapa jumlah pendapatan Puan dalam sebulan dengan bisnes online ni? Kalau Puan tak keberatan boleh share. Okay, sales saya. Kalau ikutkan kasar maksud saya kasar saya belum tolak costing pekerja, costing sewa kedai semua. Okay, kasar saya boleh dapat 10,000 hasil daripada saya menjana saya buat Mango Float Krabi dengan bantal DAG. Dua produk ni InsyaAllah boleh. Saya pun tak sangka macam ni sebab saya target saya jadi ejen Mango Float Krabi ni sebenarnya saya lebih kepada untuk backup untuk bayaran sewa kedai. Saya ambil kedai masa lepas COVID-19 saya ada ambil satu kedai sewa. So sebabkan bantal dah tak cukup nak letak kat rumah, dah penuh, jadi kita decide ambil kedai dan saya ambil dapat Mango Float Krabi ni saya fikir saya untuk backup daripada segi sewa kedai. Tapi Alhamdulillah rezeki tu Allah bagi bila kita buat teruskan online business, teruskan online share dekat FB semua. Alhamdulillah. Itulah income saya sekarang. Tapi tu kasar lah, belum tolak lagi gaji pekerja tu semua. Sebab kita gajikan pekerja kan. Tapi Alhamdulillah banyak juga tu. Alhamdulillah Okey, ada lagi soalan. Biasalah kita ni kadang-kadang tak mulakan bisnes. Ada yang tanya macam mana nak buang perasaan malu bila nak mula bisnes. Okay, tu tipulah kalau kata tak malu. Even saya dah 7-8 tahun pun masa first saya buka kedai jual Mango Float Krabi ni, ya Allah tebalnya rasa muka macam 10 inci rasanya. Tapi puan-puan dan tuan-tuan tu semua sekejap je rasa tu. Perasaan malu, nervous, macam kekok tu semua akan ada dalam 1 jam 2 macam gitu je. Ataupun masa kita serve 2-3 orang customer je. Sebab masa saya buka Mango Float offline kan, orang datang ke kedai kan. Buka kedai je dah ada 5 orang yang tunggu. Sebab kita dah bagi tahu orang hari tu kita opening, kita buat promotion. Dah lah kekok tak pernah buat lagi. Tu orang datang dengan nak blender, dengan nak cedok aiskrim. Ya Allah, memang masa tu kekok. Muka masa tu kalau boleh ambil gambar mungkin merah padam. Malu. Tapi benda tu sekejap je. Benda tu terjadi sekejap je. Rasanya lepas 1 jam dah serve 3-4 orang customer. Bila dah semua dah okey dah. Terus hilang perasaan tu. So pada Mira, masa Mira jual bantal pun Mira pernah jual offline. Join kabut-kabut sale, join masuk event-event. Memang akan rasa malu tu memang ada lumrah. Tapi benda tu sekejap je. Akan ada sekejap. Bila kita dah 2-3 customer kita serve, 1 jam 2 jam kita duduk kat situ, perasaan tu akan hilang sendiri. InsyaAllah. Mula-mula saja. Dia takkan hari-hari malu, tak ada. Hari kedua dia akan better, hari ketiga dia akan better dan dia terus akan terbiasa. Macam kita lah baru masuk kerja tempat orang,
Mestilah kita shy cat kan, kita akan malu-malu nak tegur orang. Tapi bila dah sejam orang dah mula tanya kita duduk mana dulu, kerja kat mana, dah kahwin belum, lama-lama kita pun selesa. Sama juga dalam bisnes. Bila kita tak mulakan bisnes offline, malu tu memang akan ada. Tapi sekejap je. Betul. InsyaAllah. Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi. Terima kasih siapa yang bagi soalan meriah Okey, dia tanya macam mana nak pastikan momentum dalam pasaran online ni sentiasa berada dalam platform yang betul, daripada Kapten Adudu. Kapten Adudu. Macam bukan sembarang orang je ni kapten yang tanya. Aduh, hai. Okey. Nak apa tadi, maintainkan momentum. Betul. Maintainkan momentum. Tu semua pada Mira cakap, macam Mira cakap tadi, Mira share tadi. Tu semua berbalik kepada Big Y kita. Bila kita rasa letih, kita rasa penat dengan apa yang kita buat, kita just relax sekejap, rehat. Renung balik, tenung balik, fikir balik kenapa kita mula bisnes. Apa Big Y kita, apa sebab kita buat bisnes. Takkanlah buat bisnes saja suka-suka je nak jual. Aku dah banyak duit lah, tak nak jual, tak ada. Kebanyakannya orang yang buat bisnes ni dia ada Big Y dia sendiri. Apa kehendak dia. Aku bisnes ni aku nak beli motor contoh. Ada juga orang macam tu. Bila dia dapat motor, dia dah tak nak buat. Tapi sebenarnya kena renung balik, fikir balik apa yang kita buat, apa passion kita, apa sebenarnya kita punya dalam hati, kita buat bisnes tu tak apa. Bila kita renung balik, cuci kolam jiwa orang kata, kita fikir balik apa yang kita buat, insyaAllah semangat tu akan datang naik semula kepada kita. Down memang akan ada rasa down, tipu. Dalam bisnes akan ada rasa down. Penat aku buat hari ni, penat aku buat ni, tapi kenapa macam ni? Benda tu akan ada dalam orang bisnes. Akan ada, tapi astagfirullahalazim, istighfar balik semula, cakap balik daripada mula. Aku kena buat, aku kena teruskan sebab aku ada anak-anak. Aku ada family yang perlu aku bantu. InsyaAllah bila kita sendiri motivasi diri kita, momentum kita pun akan cantik, akan maintain. Orang kata tak ke laut, tak tenggelam, tak meninggal. Itu je pada Mira punya cara lah. Mira sharing apa yang Mira punya cara. Okey, ada lagi soalan, Meriau tanya soalan. Terima kasih semua bagi feedback yang baik. Okey, daripada Putri Syamila. Puan masih bekerja kan? Bagaimana masa Puan manage bagaimana Puan manage masa untuk buat dua kerja tersebut? Allahu Akbar. Banyak orang tanya benda ni sebab saya bekerja dan saya pun ada pekerja. Tipulah, tak busy memang dengan anak 4 lagi. Tapi nak cakap macam mana kena pandai bahagi masa. Waktu macam saya disebabkan musim pandemik sekarang, kita ada work from home, work from office. Jadi kat situ saya ada lebihan masa banyak lah bila kat work from home tu. Macam anak-anak saya hantar pengasuh dan sekolah. Jadi bila masa ada free times kat situ, saya akan cuba sebaik mungkin untuk fokus untuk part bisnes dan fokus untuk part kerja. Okey, untuk kerja saya akan buat settle semua sebab saya kerja bahagian yang boleh disusun cara kerja. Okay, maksudnya saya boleh prepare benda tu, siapkan, dah siap, saya boleh tengok handphone saya. Okey, daripada situ. Dan bila contoh ada orang tanya, curi-curi jugalah, bolehlah buat curi-curi tengok handphone tu. Tapi cara saya, mungkin rezeki saya kerja di bahagian yang orang kata boleh dirancang cek kerja. Dah siap kerja, kita boleh buat sambil-sambil online business kita. So macam anak saya hantar ke pengasuh. Jadinya kat situ kita tak tahulah, mungkin Allah pemudahkan kot. Anak-anak pun alhamdulillah faham, suami pun faham, banyak membantu jaga anak-anak.
So dekat situ saya punya ni lah, bonus saya lah. Tapi insyaAllah apa niat kita Allah akan pemudahkan. Itu je. Kalau macam kita isteri, kita nak bantu, niat kita nak bantu suami, nak bantu keluarga, insyaAllah suami kita pun akan bantu kita. Dia tak akan ada rasa berkira untuk tolong jaga anak, tolong kemas rumah, tolong sidai baju. Contoh macam tu. Sebenarnya kalau bergabung tu result dia lagi meletup, betul tak? Sama-sama, Betul, kerja sama. betul. Oh, Okay, dugaan saya mula-mula memang suami pun tak berapa nak support saya bisnes sebab online business ni tipulah, handphone mesti kat tangan. Handphone kasi macam gini je selalu kan kalau buat online business. Memang husband pun tak support, dia pun gaduh tu memang orang kata memang serap lah bergaduh, tapi bila lama kelamaan dia nampak result apa kita buat, kita provenkan result apa yang kita dapat. Alhamdulillah sekarang dia sama-sama dengan kita. Jadi sama-sama uruskan anak, sama-sama uruskan rumah. Daripada situ dah saya punya tak terganggu lah walaupun saya kerja, saya buat bisnes online. Macam tu. belang-belang penting. Okey, seterusnya ada soalan lagi. Mira senang tak nak allies dengan Rana? Boleh share pengalaman. Rana. Mungkin ada mungkin ada Rana yang kadang-kadang Rana yang jujur okey lah, yang buat kerja elok-elok. Mungkin ada pengalaman Rana yang buat hal ke, boleh share pengalaman tak? Okey, Rana buat hal tak pernah. Alhamdulillah. Rana ni macam Mira pada Mira susah. Sebenarnya susah nak cari pekerja. Terus terang nak cakap. Pekerja sekarang, kerja kita tawarkan banyak tapi diorang boleh katakan demand. Kalau kita offer gaji rendah, diorang tak nak. Tapi kita kena ni lah win-win situation. Bila kita, macam saya cari runner, saya tanya diorang balik. Keselesaan awak macam mana? Awak boleh runner sampai mana? Awak runner, awak nak gaji hari ke awak nak gaji bulan? Awak nak ikut point ke awak nak macam mana? Kita kena tanya kehendak dia dulu. So kalau dia cakap kehendak dia macam gini, macam gini, minta maaf saya boleh provide macam gini, macam gini. Kita kena dengar apa dulu dia cakap. Lepas tu kita kontra, kita kena psycho dia balik dengan apa yang benefit kita bagi. So kalau dia terima lah, Alhamdulillah. Kalau dia tak nak terima tak apa, kita next cari yang lain. Kita kena, sebab runner ni ada yang pakai kilometer, ada yang charge pakai just tengok taman radio tengok taman je, taman mana dia orang charge. Yang ada runner dia pakai kilometer. Pergi ke sini dia tengok kilometer berapa. Dia kira betul-betul lah maksudnya kan. Jadi macam pada Mira sekarang kalau nak senang cari budak-budak part time. Offer part time lagi better daripada offer runner yang tetap. Sebab part time ni maksudnya dia kerja hari-hari dengan kita, cuma dia part time kita bagi dia gaji hari. Macam tu. So pada Mira siapa cari runner try offer gaji hari lah. Cuba gaji hari. Lepas tu bagi dia duit minyak. Bila macam gitu baru ada sambutan. Jadi dua-dua, jadi bila dah deal tu dua-dua macam setuju, dia pun senang nak bekerja. So, tak ada masalah Betul. untuk kan. Ya. Nanti kan bila kita tak declare awal, nanti dia kata, "Kak, saya tak boleh sampai sini Kak, jauh sangat ni. Tak nak masuk." Kita dah deal dengan customer kita. Dia pula tak nak hantar. Dah satu masalah kan. Jadi better kita declare awal-awal. Saya punya point sampai sini. Awak boleh boleh buat ke tak? Boleh pergi hantar ke tak? Jadi kita awal-awal kita declare dululah dengan dia orang. Oh. Boleh tak? Okay, Siapa ada tadi soalan tanya? lagi Harap-harap ni. dapat membantu. Rahayu Diana ini Rahmat, sorry kalau salah sebut macam mana nak pastikan bisnes dijalankan mempunyai keunikan tersendiri and maintain in the market even ada kompetitor yang sengit.
Okay, maksudnya nak cari special dalam bisnes masing-masing. Betul kan? Lebih kurang macam gitu kan dia punya maksud kan? Okay, pada Betul. Mira kalau macam banyak kompetitor, macam contoh Mira lah. Mira buka ejen MFK ni, ada bahasa gudang sebenarnya, ada 3-4 orang. Okay, so apa yang kita boleh provide dekat dia, kita bagi kita punya servis. Kita boleh bagi dia, orang kata, servis yang terbaik tu bermaksud kita hantar dengan cepat lah. Kalau dia order, kita boleh hantar timing macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu kita kena bagi tahu apa special dengan kita. Contoh kita pakai buah mangga yang berkualiti. Grade apa. Itu semua kena bagi tahu dekat FB. Bukan kita nak tunjuk, nak riak ke apa tau sebenarnya. Tapi kita kena bagi tahu. Cawangan kita ni, kita hanya guna mangga yang quality grade yang terbaik je. Kita tak beli mangga bonyok, mangga yang benyek, yang orang kata dah busuk tu untuk blender buat air. Tak. Kita kena bagi tahu apa speciality kita punya produk. Apa speciality kita punya cawangan. Kenapa kena beli dekat kita? Kenapa tak pergi ke tempat lain? Sedangkan tempat lain ada je jual MFK yang lain. Tapi dengan kita, apa yang diorang boleh dapat? So, quality rasa. Quality rasa tu kena maintain, kena jaga. Kalau orang kata nak untung lebih tu, tak yalah. Bila kita dah first kita dah bagi orang barang yang berkualiti. Next time kalau kita buat benda tukar resepi ke kan, tukar resepi dah tak sedap. Jadi customer lari. So, kekalkan je. Tu akan jadi keunikan kita. Walaupun tempat lain ada, orang tetap akan cari dekat kita. Percaya benda tu. Jaga kualiti dengan servis. Lepas tu buat promotion sebulan, kena ada buat promotion. Ataupun time-time birthday, macam Shopee 3 bulan 3, 4 bulan 4, 5 bulan 5, buat promotion. Sesekali kena buat ada promotion bagi customer happy. Itu salah satu keunikan lah. Keunikan. Aku nak beli dengan dia ni lah. Nanti 3 bulan 3 dia ada buat promotion. So bila kita dah pegang customer tu, InsyaAllah akan hari-hari lain dia beli dengan kita. Dia akan promote kita kat tempat dengan kawan-kawan dia yang lain. Marketing mulut ke mulut. Okay. Harap dapat menjawab soalan Puan tadi ya. Betul. Kalau kualiti bagus, kita yang rasa ni pun kita akan nak share pada orang kan. Sedap lah kat situ, boleh lah next time beli. Tapi bila kali kedua tak beli tak sedap, dah orang dah lari. Betul. Kualiti. Okay, faham. Ada lagi soalan daripada Azilia Abdul Wahab. Apakah nasihat Puan pada belia yang baru nak mulakan bisnes? Macam mana? Apa nasihat? Nasihat Puan pada belia yang baru nak mulakan bisnes. Dia tak pernah buat bisnes lah. Dia nak macam mana, apa orang kata, nasihat Puan lah pada belia yang baru nak mulakan bisnes. So tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman, orang kata newbie lagi lah dalam bisnes kan. Pada Mira, untuk newbie, first hati, jiwa, mental, kita kena kuat. Sebabnya marketing perlu buat selalu. Dan ada kajian 33 kali orang nampak iklan kita baru terdetik dia nak baca detail iklan kita. Boleh faham tak? Maksudnya dia nampak hari-hari iklan tu ulang-ulang, dah banyak kali baru dia nak tahu detail. Dia ni jual apa? Bukannya kali pertama dia baca, dia nampak iklan tu lalu kat FB ke kan, dia kali pertama dia baca je, dia tengok iklan tu, gambar tu, dia dah baca. Tak. Ada kajian daripada pakar marketing, 33 kali kita posting, baru sekali orang baca detail iklan. Jadi sebab tu Mira nak cakap, orang yang newbie, orang yang baru join, baru nak mula bisnes, kena sabar, kena tabah. Bukannya rezeki tu terus datang bergolek. Macam baby lahir tak terus pandai berlari, dia orang merangkak, bertatih, semua tu ada proses. Jadi yang mana mula bisnes jangan harapkan indah bulan dan bintang. Okey, maksudnya jangan harapkan hari ni aku join, minggu depan aku dah dapat 4 angka, contoh macam itu. Mungkin ada orang yang berpotensi macam tu, tapi tak semua.
Jadi mana yang baru nak mula, kena tanam dalam diri, buat dan terus buat. Satu hari nanti mesti akan berjaya. Janji jangan putus asa, itu je kunci dia. So memang untuk belia baru, kena marketing setiap hari at least 4 kali. Itu je. Buat maintain sebulan, awak akan nampak result dia. Okay. Keep posting lah dalam Facebook ke apa. Memang kena buat selalu. Dan baru orang Kita nak bagi orang tahu. Kita nak bagi orang tahu apa yang kita jual. Contoh, yelah, simple je McDonald, Milo, brand-brand yang dah berpuluh tahun pun tetap masih lagi ada iklan kat TV kan. Walaupun diorang dah berjuta-juta, dah kaya raya, dah jutawan dah. Tapi diorang tetap marketing tu terus berjalan, terus je buat. So kita ni yang newbies ni, yang kecil-kecil ni, baru-baru join dalam bisnes ni, baru iklankan seminggu, 3 hari tak ada orang nak beli, dah malas lah. Tak boleh. Macam gitu tak boleh. Bukan tak boleh apa, jangan. Tak boleh duduk dalam dunia bisnes lah senang kata. Tapi kalau betul awak nak berubah, nak berubah, nak tambah income, nak kehidupan yang lebih baik, awak kena lawan perasaan tu. Kena lawan minda tu, cakap aku boleh buat, satu hari nanti aku akan dapat apa yang aku nak. Apa yang aku inginkan, aku akan berjaya. Itu je. Jiwa, semangat kena kuat. yang penting tanamkan big why dalam diri. Betul. Kena Betul pasti Big Y. why. Ya, kalau ada mak ayah, Big Y nak hantar mak ayah pergi haji ataupun nak bagi mak ayah sebulan 500. Itu pun salah satu Big Y kita tau. Big Y kita sebelum ni kita hanya mampu bayar dia orang 100 sebulan. Tapi kita niat, bila kita bisnes, aku ada extra income, aku nak bagi mak ayah aku 300 sebulan. Contoh macam tu. Itu pun salah satu Big Y. Dan pada Mira, antara Big Y yang relation dengan mak ayah, dengan suami, dengan family, insyaAllah kita niat untuk mereka, untuk bantu mereka, urusan kita dipermudahkan. Big Y tu kena set betul-betul. Bukannya suka-suka nak bisnes, nak tunjuk mewah kat orang, macam tu susahlah sikit kan. Jadi setting Big Y tu biar ada ikhlas daripada hati sendiri. Nanti urusan kita dipermudahkan. Betul tu. Allah pemudahkan lebih-lebih lagi dengan keluarga kan. Rezeki mencurah seperti air. Betul. Okey, ada lagi soalan. Mira ada joint venture tak dengan peniaga lain dalam menjual mango float? Joint venture dengan peniaga lain, betul. Mira ada join, ajak vendor lain, maksudnya makanan. Sebab kita buat mango float, kadang-kadang ada orang tanya ada makanan tak, ada menu makanan tak. So kita buka peluang kat orang lain. Dan kita cari juga masa tu, masa awal-awal cari siapa yang boleh supply kita makanan tengah hari. Sebab petang kita ada menu kita sendiri. Kita ada staff kita yang buat lah. So untuk tengah hari, waktu lunch tu diorang nak makan berat kan. Kadang-kadang kilang order diorang nak mango float dengan nasi. So memang ada buka untuk vendor masa tu untuk makanan tengah hari. Dan bila kalau contoh siapa-siapa yang dalam ni ada menjual makanan, in case you all nak upsell, nak naikkan sale korang boleh cuba tambah produk lain, buat menu combo. Contoh kek plus mango float, contoh macam gitulah. Cari yang vendor-vendor terdekat dengan korang, boleh naikkan sale sebenarnya. Macam orang, dia ni ada jual mango float pula lah dengan kek. So benda tu akan naikkan sale daripada orang kata dah 10 pack satu hari, mungkin boleh naik balik 15 pack. Sebab sesuatu yang baru. Orang ni suka mencuba sesuatu yang baru. Bila sedap, baru dia orang akan repeat, beli dan beli. Okay. Betul tu. Kadang-kadang orang takkan jual air je, mesti nak makanan juga kan. Jadi kat situ dah package dah. Betul. Itu salah satu untuk customer lah kan, untuk membeli.
Jadi mudah, dia orang Okey, beli ada air dengan makanan satu tempat je. betul. Okey, ada soalan lagi daripada Kapten Adudu. Kembali kepada Big Y tadi, saya tertarik dalam mengenal pasti potensi sesuatu bisnes. Apa yang perlu kita buat dalam memastikan atau gerak langkah kita tidak silap, supaya tidak silap. Untuk pahaman saya, untuk jalankan Big Y tu, apa jalan yang betul untuk capai Big Y tu? Saya rasa ni maksud Kapten Adudu ni. Panjang tu dia punya soalan tu. Ah, Untuk capai Big Y, apa jalan yang betul Apa jalan yang betul? Pemilihan ya yang betul betul. apa tadi? Kembali ke sebenarnya. Maksudnya untuk capai Big Y tu apa yang contoh step yang kita nak lalui untuk kita betul-betul capai Big Y kita. Langkah Okey. ataupun strategi kita nak buat. Okay, salah satu pada pendapat Mira, kriteria pemilihan produk. Okey. Kita pun tak boleh nak main langgar je untuk jual sebab kita salah satu first yang Mira buat, Mira kenali potensi diri Mira sendiri. Macam kita, Mira belajar sikit ilmu metafizik. So berdasarkan metafizik, tarikh lahir, tarikh lahir, bila dah dikira Mira ni sesuai untuk jual makanan dan jual produk servis kepada orang. Okey, bila metafizik nombor kita macam tu, apa yang kita sesuai, so kita cari peluang bisnes yang berkaitan. Okey, maksudnya kalau kita nak berjaya, kita macam Mira kalau nak berjaya, nak menjadi dalam bisnes, Mira kena jual untuk bahagian makanan dengan servis. So Mira pilih makanan sekarang ni. Alhamdulillah memang betul. Setakat ni memang betul lah kita buat bisnes makanan ni baru berapa bulan, Alhamdulillah. So macam Adudu tanya, first pada Mira cuba tanya siapa-siapa yang pandai untuk kira metafizik. Berdasarkan tarikh lahir, awak bisa sesuai buat bisnes apa. Sebab benda tu ada kaitan sebenarnya. Kadang-kadang orang tak percaya tapi sebenarnya ada. Kita tak boleh juga main hentam ni je. Okey, orang ni buat ni, jual ni, kita jual. Orang ni jual ni, kita jual. Orang jual ni, kita jual. Sebenarnya tak sesuai dengan diri kita. Jadi bila Mira belajar metafizik tu, Mira kaji balik. So Mira sesuai dekat situ. That's why Mira terjun masuk ke F&B pula. Masuk ke bisnes makanan. So kat situ mulanya Mira masuk ke bahagian bisnes makanan Mango Float Krabi ni. Okey. Dan bila dah sesuai dengan kita, apa yang kita buat menjadi, orang kata yelah menjadilah. Makin hari meningkat sale, makin meningkat. Daripada situ nanti tercapailah hasrat kita kat Big Y kita. Betul? Jadi first step pada Mira, tu. Metafizik tu. Cuba tahu, dapatkan nombor metafizik diri sendiri dan apa peluang bisnes yang awak boleh buat untuk lebih berjaya. Harap membantu Encik Kapten Adudu. Ke ada yang tak faham? Kalau tak faham boleh boleh tanya lagi. Kalau tak menjawab soalan ke? So far, Alhamdulillah rasanya terang dan clear lah apa yang Mira terangkan tadi. Okey, soalan. Okey, terima kasih kepada semua yang bagi soalan pada Puan Mira. Ada lagi. Mira, share tips pengurusan keuangan sikit. Bab ni penting dalam pendidikan. Pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan. Ini ramai yang fail. Bukan fail apa, termasuklah saya juga dulu merompak duit bisnes sendiri. So, okay. Sekarang bila kita dah bertahun bisnes, kita dah belajar bab pengurusan keuangan ni. Okay, first kena buat account company. Pengurusan keuangan kita kena usahakan untuk buat account company. Sebabnya account company ni untuk kita punya nampak kita punya hasil bisnes satu.
dan akan membantu in case ada bantuan-bantuan daripada badan-badan MARA ke, kita nak minta bantuan, semua dia nak statement kita punya business. Dia tak nak tengok akaun personal kita, personal nama kita tu. Dia tak nak tengok pun berapa ribu akaun, berapa puluh ribu ada. Dia nak yang business punya, under company punya. So first pada Mira, akaun company tu penting sebenarnya, sangat penting. Okay, so kat situ lepas tu duit harian tu kena buat tabungan, kena buat tabung kena wujudkan tabung untuk gaji sendiri, tabung untuk contoh kalau Mira ada sewa kedai, kena ada tabung sewa kedai, tabung untuk pekerja. So kena wujudkan tabung-tabung khas tu, bahagikan, kalau tak hujung bulan you akan fail. You akan bukan fail apa, fail macam aku ni business tapi macam tak nampak masyuk orang kata. Jadi kena ada tabung sendiri kat rumah. Kalau tak kat rumah pun kena kekalkan dalam bagi bank in dekat duit tu, bank in dekat bank tu untuk jumlah sewa, gaji pekerja dengan sewa gaji pekerja dengan kita punya gaji sendiri. So kena buat benda tu. Itu antara pengurusan keuangan yang Mira buat lah. Okay. Okey, terima kasih Mira. Memang banyak sangat info dan ilmu yang boleh kita ambil kalau kita nak start business online ni. Okey, kalau tak ada soalan lagi, kita minta Puan Mira sediakan nasihat ataupun pandangan kepada orang yang baru nak mula bisnes. Untuk ataupun Mira boleh ajak dropship ke, boleh ajak sesiapa nak jadi dropship ke berminat join bisnes online ni kan. Kalau area orang Pasir Gudang yang nak berminat nak join kita jadi dropship Mango Float Krabi. Ni Mango Float Krabi ni. Jadi dropship. Walaupun bukan saja korang boleh jual online tau, tapi korang sekarang ni tempat lain diorang ada jual offline. Diorang macam mana? Kita, Mira akan supply air yang dah siap. Diorang jual buka bonet. Satu hari diorang boleh dapat jual 30-40 cup. Commission satu cup RM1. Tapi Ika bayangkan kalau satu hari dapat 30 ke 40 ringgit, kalau diorang maintain 30 hari buka, bukannya kena buka 8 jam, buka 2 jam je pun. 2 jam RM40 sehari. Kalau dia orang buat 30 hari dah RM1,200. Tu duit tepi je. Tak payah nak pegang blender, nak potong buah mangga, tak payah. Lagi seronok sebenarnya jadi dropship. Tapi dengan cara dia orang ni lah, dia orang tak payah nak pergi beli mangga kat pasar. Jadi dia orang ambil air kat kita, dia pergi buka contoh kat kawasan trafik tinggi kan. Kat mana-mana yang tinggi, yang ramai orang, yang memang orang tumpuan cari makanan kat situ, dia orang parking, dia orang buka bonet, dia orang jual. Dekat Muar, dekat Melaka dia orang dah start buat macam tu. Style dropship dia orang buka bonet. Kita supply air je. So kalau orang Pasir Gudang ada berminat nak join, bolehlah WhatsApp Mira. Okay, join at FB Mira MFK Taman Pasir Putih. Promote sekejap. Okay, pada Mira, sharing sikit pada Mira, bisnes online ni memang sangat membantu. Walaupun tak banyak, tapi kalau you all semua maintain, buat dan terus buat, sabar, orang kata sabar, you akan nampak result dia. Terus terang Mira cakap, first month Mira jual mango float ni, dalam 7,000 je Mira dapat sales. Tapi bila dah masuk ke bulan ke-4, bulan ke-5, dah 3 kali ganda. Sebab apa? Rahsia dia konsisten online marketing. Konsisten sharing dekat FB. Konsisten buat. Kadang-kadang ada je memang penat, ada termiss juga, tapi kita cover balik, kita ni balik, naikkan balik semangat. Sebab dalam marketing, iklan, dalam bisnes online, marketing adalah jantung. Macam Mira cakap tadi lah, adalah jantung. Semua kena buat, kalau kita berhenti buat online, terberhentilah kita punya bisnes. Okay.
Uh, itu sahaja Okey rasanya. Ada Mira, soalan lain tak? so far tak ada soalan lagi. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Mira sebab share pengalaman dan tips-tips hebat kepada semua. Cadangan macam-macam, bagi semangat juga. Saya dengar ni pun macam bersemangat dia nak buat ni. Okey, kita ada sediakan sedikit cenderahati kepada Puan Mira, tapi sebabkan PKP ni kita akan postkan kemudian lah cenderahati tu. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kamu semua berjaya lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan final nanti. Dan berjaya jangan lupa kita. InsyaAllah saya doakan semua yang tengok live malam ni berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi luangkan masa untuk join live kita malam ni dan bagi support kat kita, bagi soalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi kita dah sejam dah bersama ni, dah live sejam. Tak perasan pun 1 jam sebenarnya. Okey, dengan tu kita mengundurkan diri, insyaAllah. Nanti kalau ada masa, ada peluang, kita akan share lagi banyak lagi tips dan cadangan untuk bisnes online ni. Okey, terima kasih Puan Mira. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Assalamualaikum.